Ayam Jago, Tuturu, Liam, Instinct dan juga Lemon untuk pasukan Air Asia Saiyan, Fredo penjahat, Solos, Gripex dan juga Logan. Lavix tidak akan digunakan oleh RRQ, Rush tidak akan digunakan oleh Air Asia Saiyan. Ya, siapakah yang akan menggunakan Johnson di sini tuan-tuan dan puan? Kita kena ingat bahawa Liam, permainan Johnson yang agak bagus, agak baik sebenarnya. Dan begitu juga dengan Fredo, di mana kita baru menyaksikan di MPL, dia punya Johnson orang kata memang tak tidur diam, memang kerap melanggar musuh di sana dan di sini. Ya. Kalau kita dapat lihat band pertama Hellcat, kedua Selena, Martis band kedua. Jadi pasukan Air Asia Saiyan perlu band Grok. Sekiranya tidak, RRQ boleh mengambil Grok, tetapi Air Asia Saiyan akan mendapatkan Hayabusa. Ya, sekiranya mereka bank Grok, Hayabusa mungkin akan diambil oleh RRQ, di mana itu adalah hero yang terbaik yang ada sekarang. Ya, sekiranya ASN nak dapat Hayabusa, mereka tak patut bank Grok, mereka patut ban hero lain ikut tu. Dan ASN akan boleh mengambil Johet. Ya betul, Johet dan juga Chow, ataupun Johet dan satu assassin lain, di mana boleh providekan damage yang banyak ke dua-dua hero tersebut. Dan sekali lagi ya, Johnson mungkin boleh dipilih oleh mana-mana pihak sekarang. Kita sedang menunggu pilihan dan sekali lagi kita dapat lihat Kaya yang akan diambil oleh pasukan Air Asia Saiyan. Siapakah yang akan diberikan Kaya tersebut? Adakah Gripex ataupun Logan? Kita dapat melihat sewaktu di MPL, Saiyan memberi Kaya kepada Logan dan ternyata ianya sangat-sangat berkesan untuk pasukan RRQ, Bane dan juga Cho. Kita dapat lihat potensi untuk early game di pasukan ini. Ya betul, namun begitu kan, sekali lagi ikut tu, apabila ada Kaya, saya rasa crowd control yang ada pada Kaya tu tak berapa orang kata cukup. Dan nampaknya betul tekat saya tadi, Johnson akan diambil di sini ataupun dia hanya hover saja atas hero tersebut. Sekali lagi combo ini akan digunakan. Combo di antara Elise dan juga Johnson, Kereta Pontianak. Ya, Kereta Pontianak ini berkesan. Adakah ini tanda kemenangan Air Asia Saiyan? Tetapi RRQ masih lagi belum memilih tank mereka. Mungkin akan kepada Hylos yang mana agak sesuai untuk pasukan RRQ. Mereka perlu berhati-hati dengan gerakan yang akan cuba dilakukan oleh pasukan Air Asia Saiyan. Namun begitu kan ikut tu, 4 hero yang dipilih oleh Air Asia Saiyan di sini merupakan orang kata tank juga. Johet pun boleh digunakan sebagai semi tank walaupun dia buat full damage. Dan RRQ telah pun memilih Akai dan juga Harley sebagai dua hero terakhir. Ya, Harley satu pilihan yang baik menurut pandangan saya kerana dia boleh masuk dan keluar dengan sangat-sangat mudah. Jadi kelemahan daripada pasukan RRQ adalah seorang saja, Bane, tidak boleh mengelak serangan daripada Johnson. Yang lain semua boleh mengelak. Cho boleh dengan immunity-nya, Hayabusa boleh melarikan diri. Pilihan terakhir untuk Asia Saiyan adalah Lancelot. Hanya satu magic damage gila daripada tim Air Asia Saiyan, di mana Alice digunakan. Namun begitu kan, kita tahu Alice selalunya digunakan sebagai semi tank. Tidak mengapa, saya rasa tim RRQ boleh membelikan full armor kalau mereka nak. Ya, dan sekarang kita akan menunggu pemain untuk bersedia. Hai Adam, saya Captain Asia Saiyan, Captain Malaysia dan Captain Adam, okey. Captain Hati Adam. Jadi apa khabar Adam hari ini? Apakah pandangan Adam tentang perlawanan kita yang pertama? Saya rasa perlawanan yang terlalu terlalu besar untuk membukakan mata saya pada hari ini ya. Saya rasa agak takut sukar untuk kita buka, tetapi kita terus masuk ke game kita yang pertama di antara pasukan RRQ menentang Asia Saiyan. Tak lupa juga kepada sponsor kita yang membuat game perlawanan pada malam ini, iaitu C Gamer Mall, your one-stop gaming online store. Asia Saiyan sekarang bersedia untuk sebarang invade dilakukan oleh pasukan RRQ. Apakah yang akan cuba dilakukan di sini? Ayam Jago tidak takut untuk bertarung dengan dua orang pemain daripada Air Asia Saiyan. Ram sebentar tadi. Wow. Sekarang kita dapat lihat gerakan
bahagian bottom, Logan Wolverine tidak akan melakukan invade. Solos di bahagian mid bertarung dengan Tuturu. Lemon akan bermain Hayabusa, mendapatkan buff di bahagian bottom sebentar tadi. Jadi ini memberikan sedikit experience kepada pemain tersebut. Dan kita dapat saksikan bagaimana kedua-dua tim merebak seluruh map ya. 2-1-2 daripada kedua-dua tim, Lancelot dan juga Harley di tengah-tengah. Dan masih lagi tiada aggression pada tahap awal game ini, di mana kedua-dua tim bermain dengan kadar yang agak selamat. Ketam masih lagi kepunyaan sesiapa sahaja. Harley cuba melakukan rotasi pantas ke arah top lane, dan Agent Science, Johnson dan juga Alice nyawa terlalu sikit dari atas ini dan memang tak boleh kontes untuk mendapatkan ketam tersebut. Namun begitu, lihat di bottom lane, siapakah yang akan mendapat duit shilling di sini? Ada Retribution, Solos dan juga RRQ. Liam cuba untuk bertahan, satu damage yang baik, dan terus Liam berundur tanpa sebarang masalah. Kali ini kita dapat lihat komposisi double tank digunakan oleh pasukan RRQ. Berbeza sedikit daripada strategi mereka yang biasa. Juga kalau kita dapat lihat di dalam tournament lain, Fredo yang akan bermain Johnson sekarang diberikan kepada pemain tersebut. Kita dapat lihat engage dilakukan, dan wow, Tuturu berjaya mengelak sedikit damage, tetapi kerana sedikit tamak Tuturu masa pertama, Solos tidak mampu untuk melarikan diri, diberikan kill kepada Ayam Jago. Ya betul, dan Solos berjadi kecundang di situ. Hayabusa masih lagi berada di bottom lane, harus lari ke belakang. Dari segi duit sekarang Ikuto perbezaan sebanyak 300 sahaja, dan mana-mana turret pun masih lagi belum dimusnahkan. Ayam Jago ke bahagian top, clearkan wave secepat mungkin. Level 4 tetap tidak dimulakan oleh kedua belah pasukan. Ayam Jago di stun, tidak dapat dia menyembur kereta tersebut dengan ram yang diminum sebentar tadi. Ya betul, dan Chow akan melakukan rotasi ke bawah. Harley Tuturu cuba untuk kata gang di top lane di sini. Mungkin Johnson dan juga Alice dalam keadaan yang sedikit membahaya. Level 4, lihat damage yang dikeluarkan. Ada Hurricane Dance, tidak bergerak Gripex, tetapi tiada follow up damage. Jadi Gripex berjaya melarikan diri. Kesilapan yang dilakukan oleh pasukan RRQ. Logan telah tiba, siapakah yang akan ditarik? Dia berjaya menjumpai Ayam Jago yang disembelih oleh pasukan Asia Science. Mangsa kedua adalah Panda di sini. Adakah Insting mampu melarikan diri? Dia berjaya, tetapi Ayam Jago menjadi mangsa pertama untuk perlawanan kita pada hari ini. Lihat di bottom lane, Johet ditinggalkan seorang diri daripada awal-awal game. Dia mempunyai level 6 dalam keseluruhan tim Agent Science. Saya rasa perhatian lebih banyak harus diberikan kepada Johet ini, kerana sekiranya dia dapat item, mungkin seluruh tim RRQ akan dalam sedikit berbahaya, di mana Johet punya damage yang sangat-sangat besar apabila item dia dah siap. Sedikit kesilapan dilakukan sebentar tadi, tetapi Fredo Sameon sekarang dengan kombinasi yang cuba dilakukan, mereka tidak. Wow! Berapa banyak tu kalau ikutkan nyawa sebentar tadi? Sedikit saja lagi Fredo Sameon akan mati. Wow! Sedikit saja, tapi di bahagian top, Ayam Jago berjaya mengelak kereta tersebut, memberi amaran kepada kawan-kawannya kerana kereta Pontianak sudah tiba. Terjumpa Insting di sini, tetapi Insting sangat-sangat keras, boleh melompat keluar dengan mudah. Kurang baik pelanggaran tersebut. Oh, Ayam Jago sedikit dalam keadaan yang bahaya di sini. Ayam Jago dicari oleh Fredo, tapi flicker telah digunakan. Ayam Jago, Insting membantu Gripex menjadi mangsa pertama di bahagian bottom lane. Saya tak pasti apakah yang berlaku tadi. Fredo sekali lagi ke hadapan, menghalang kebangkitan pasukan RRQ. Turtle berjaya diambil oleh pasukan Asia Science. Lemon masuk ke hadapan, cuba untuk mengeluarkan damage, tetapi Solos terkena lebih damage dan dia berjaya membunuh Tuturu tadi. Liam cuba untuk menumbuk, cuba untuk mendapatkan kill, tetapi shield daripada Kaya tadi menyelamatkannya, dan Liam sekarang terperangkap seorang diri. Seorang demi seorang pasukan RRQ mati, dibunuh begitu saja. Ayam Jago perlu melarikan diri. Insting sampai di bawah tower. Gripex diketuk di situ, dan lihat siapakah yang mendapatkan tower aggro di sini. Insting sekarang bersorangan dibunuh oleh kelima-lima permain daripada Asia Science. Agent Science satu orang kata damage control yang baik apabila satu aggression dilakukan oleh tim RRQ. Harley terlalu tamak di sini mencari peluang untuk membunuh 3
orang Ikuto. Sangat-sangat pelik gerakan tersebut. Dia cuba untuk mendapatkan kill tetapi dia terlupa. Dia sedang bertarung dengan 3 orang pemain Air Asia Saiyan. 8-2 kedudukan sekarang, 2000 sedikit di hadapan RRQ. Apakah orang kata idea mereka untuk mengatasi masalah ini? Ayam Jago dicari sekali lagi. Kali ini disedut darahnya menggunakan Alice sebentar tadi. Ya, lihat Ikuto bagaimana aggression yang dilakukan oleh RRQ. Orang kata ditempiaskan oleh Air Asia Saiyan. Saya rasa RRQ harus jangan waste terlalu banyak ultimate kepada tank sangat. Dan sekali lagi, mereka berjaya menyepak Gripex, tetapi Gripex adalah tank mereka. Jadi bukanlah satu pilihan yang baik oleh Liam. Sekarang Fredo dan juga Lemon cuba untuk bertarung. Lihat damage yang dikeluarkan oleh Fredo sangat-sangat tinggi, tetapi Lemon solo kill Fredo start tadi. damage yang sangat-sangat besar keluar daripada Lemon di situ. Saya pasti Johet, Fredo sampai on sangat-sangat yakin untuk membunuhnya dengan adanya stack rocket smart missile kepada Lemon. Dan namun begitu, lihat bagaimana Johnson cuba untuk melanggar sesiapa di sini. Grape, okey, satu immunity yang baik. Pertarungan sedang bermula. Logan tidak akan menarik sesiapa pun. 39 sekarang, 3000 gol di belakang. Adakah pasukan RRQ mampu melakukan comeback kerana Tuturu sekali lagi di stun? Liam menjadi mangsa yang pertama dibunuh begitu sahaja. Ayam Jago terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. Ya, betul. Dan dari segi turret pula, tim Air Asia Saiyan telah memusnahkan 2 turret berbanding dengan RRQ yang telah memusnahkan hanya 1 turret sahaja. Dari segi kill, 10 kill di tangan Air Asia Saiyan, 3 kill di RRQ. Dan dari segi duit pula, Air Asia Saiyan mempunyai lebih 2,500 duit berbanding dengan RRQ. Lihat item yang dibuat oleh kedua-dua tim di sini. Johet masih lagi belum siap dia punya endless battle. Namun begitu, Johnson driving di sini. Sekali lagi Gripex dengan kereta Pontianaknya mencari RRQ. Hampir accident sebentar tadi. Nak buat macam mana? Ya, semestinya titisan peluh sekali lagi jatuh di atas phone orang kata. Dan di mid lane mungkin akan ada sedikit pergaduhan sebentar lagi. Langsung akan pergi ke top lane. Dan bush di kiri tu dijaga oleh Kaya. Saya rasa tim ASN harus melakukan satu aggression dengan pantas untuk melakukan momentum push. Kalau terlambat, saya rasa advantage akan pergi ke RRQ di mana kesilapan sebentar tadi memberikan turret untuk pasukan RRQ bahagian bottom. Ya, betul. RRQ mempunyai 3 damage output. Damage dikeluarkan. Lemon mangsa pertama dibunuh dengan mudah oleh pasukan Air Asia Saiyan. Gabungan di antara tank iaitu Johnson dan juga Johet berkesan. Liam berjaya berjumpai Kaya, disepak ke dalam tower pasukan pihak lawan. Liam akan menjadi mangsa pertama. Mega kill untuk Alice, tetapi Ayam Jago berjaya membunuh Kaya. 1-1 buat masa sekarang. Fredo kesorangan di bawah turret diikuti oleh penjahat. Sekarang Ayam Jago cuba untuk mencari penjahat yang dengan mudah melarikan diri. Fredo di bahagian hadapan menumbuk Ayam Jago. Blade of Despair dan sudah siap. Dan lihat berapa tinggi damage yang dikeluarkan oleh Fredo. Ayam Jago digeprek sebentar tadi oleh pemain Johet iaitu Fredo. Ya, betul. Dan dari segi turret sekarang, Air Asia Saiyan mempunyai 3 turret yang telah dimusnahkan. Alice, penjahat menunggu Gripex untuk membawa dia berjalan-jalan sekali lagi, di mana mereka cuba cari peluang untuk melanggar ataupun menabrak musuh di belakang. Hero-hero yang lembut ya. Dan sekarang kita kena ingat bahawa RRQ 3 damage output, late game sangat-sangat kuat. Wow, hampir berjumpai Lemon. Gripex sekarang bersiap-siap. Ronda-ronda. Itu dia. Tak kena lagi damage di belakangnya. Ya, cancel terus sebab hilang terlalu jauh. Gripex sekali lagi dihentikan. Instinct berjaya berjumpai 2 orang. Satu pick yang baik. Dan lihat damage yang dikeluarkan. Kita dapat lihat Akai mangsa pertama, tetapi tidak cukup. Mereka berjaya mendapatkan 1 untuk 2 kemenangan untuk pasukan RRQ. Tetapi Hayabusa terus pushing di bahagian top. Ya, betul. Sebab sekarang ni RRQ sedang bertarung dengan Air Asia Saiyan sebanyak 4 versus 5. Ayam Jago dicincang di situ. Tuturu terpaksa menerima damage.
Tetapi kita dapat lihat split push yang berkesan dilakukan oleh Lemon di bahagian top dan dia akan cuba mencuri buff. Tetapi siapakah yang akan mempertahankan turret ini kerana Fredo dan Logan tidak akan berhenti dan mereka berundur akhirnya. Ya, betul. Dan saya rasa nampaknya mereka berjaya membukakan, orang kata melambungkan dia datang masuk dalam bush. Satu blind shot kerana dia tak sangka bahawa Hayabusa sedang bersembunyi di situ, tuan-tuan dan puan. Namun begitu, ya, saya rasa sekali lagi tim ASG Saiyan harus menghabiskan game sepatas mungkin kerana damage output mereka tidak cukup untuk bertarung dalam late game. Sekarang baru saja masuk pada fasa mid game Ikuto. Saya rasa tim ASG Saiyan dalam keadaan yang agak berbahaya di sini, mana mereka kalah dalam war 5 versus 4. Yup, itu dia. Deadly Magic dibuka dan terus Logan terbang melarikan diri. Dan Lemon dibunuh oleh Fredo. Sekarang Engage cuba untuk dicari. Mereka bergerak ke bahagian belakang. Stun telah dibuka. Instinct dan juga Liam tertangkap. Ayam Jago menjadi mangsa yang seterusnya. 4 bertaruh dengan 3. Instinct akan menjadi mangsa yang kedua. Panda ini terus mati dibunuh begitu saja. Puncture keluar daripada Solos sebentar tadi. Tuturu cuba untuk masuk dan cuba untuk bunuh Solos, tetapi tidak cukup damage. Asia Saiyan tidak membuang masa, terus memulakan Lord sebagai satu follow up selepas push yang berjaya tadi. Dan nampaknya Chow saja yang paling berdekatan di sini dan tidak sempat buat apa-apa. Bawah 8 saat sahaja Lord tersebut telah pun ditumbangkan. Sangat-sangat pantas dilakukan oleh Asia Saiyan. Seperti mana kita tahu, Jorek telah ada dia punya Endless Battle, dia punya Blade of Despair yang sememangnya menolong damage output yang besar kepada Lord apabila stacknya telah pun full mendapatkan 80% extra damage. Sekali lagi Johnson dan juga Elise berjalan-jalan. Mereka mempunyai pressure yang mana satu lagi accident yang telah berlaku. Ayam Jago ditarik. Cumi ini akan dicincang dengan begitu mudah. Asia Saiyan terbang tinggi, mengganas di game pertama. Tiada Ayam Jago, tiada Deadly Cash, jadi mereka tidak boleh membunuh Lord tersebut. Fredo di bahagian hadapan, damage dikeluarkan oleh Lemon. Instinct membuka ulti untuk melarikan diri. Hayabusa berjaya membunuh Alice, tetapi Lemon menjadi mangsa di sini. Dua bertarung dengan 4 orang pemain. Instinct dibunuh. Double kill untuk Asia Saiyan dan RRQ tumbang di sini di tangan tempat ketiga Asia Saiyan. Apakah yang berlaku? Satu, orang kata, pergerakan yang sedikit mengejutkan daripada ASG Saiyan, di mana mereka melakukan damage control yang sangat-sangat baik daripada tahap awal game. Dan kita tahu betapa agresifnya RRQ, dan ASG Saiyan sememangnya melakukan damage control yang sangat-sangat baik. Dan sekarang MVP jatuh kepada tangan Jorhead. 9 kill Ikuto. 9 kill dengan satu sahaja death dia. Yup. Kalau kita dapat lihat di sini, sememangnya satu perlawanan yang agak menarik, yang mana pasukan Asia Saiyan berjaya mengawal map dari awal hingga ke akhir, dan RRQ tidak diberi peluang langsung untuk bangkit semula. Sememangnya kita boleh katakan di sini RRQ tidak menjangka perlawanan ini jatuh ke tangan pasukan Asia Saiyan dengan combo yang paling sesuai yang digunakan oleh Asia Saiyan, Crater Pontianak.